Bazar Ramadan dan Terawih kembali meriahkan sambutan Ramadan tahun ini. Sindiket edar ketum dan ubat batuk beroperasi dalam ladang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Tiada kes pelanggaran prosedur operasi standard SOP di masjid dan surau dilaporkan pada malam pertama solat sunat tarawih semalam. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, setakat ini pihaknya berpuas hati dengan kepatuhan jemaah dan menasihatkan mereka untuk terus mengamalkannya. Alhamdulillah, pihak yang melaksanakan tarawih di masjid-masjid, saya setakat yang saya tahu patuh kepada SOP dan walaupun kita menyambut bulan Ramadan, tetapi pihak masjid dan juga pihak kita sentiasa memantau dari segi kepatuhan kepada SOP itu, dan setakat ini tidak adalah yang melanggar SOP. Kerajaan membenarkan solat tarawih pada Ramadan tahun ini di semua negeri selepas mendapatkan pandangan Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun jumlah kehadiran jemaah tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Datuk Ahmad Marzuq ditemui selepas melancarkan Kembara Al-Amin Ramadan 2021 yang menampilkan 13 segmen berkonsepkan bual bicara, infografik, videografi, peraduan, doa dan zikir. Keputusan kerajaan untuk membenarkan Bazar Ramadan dibuka dengan pematuhan SOP ketat ternyata memberi kelegaan kepada peniaga kecil yang menantikan bulan mulia ini untuk melipat gandakan pendapatan. Bagi pengunjung pula, dengan adanya semula Bazar Ramadan, mereka boleh membeli juadah berbuka dengan lebih mudah dan mempunyai banyak pilihan. Wartawan Izzati Rizan melaporkan. Tinjauan dilakukan di Bazar Ramadan Taman Tun Dr. Ismail kira-kira jam 4 petang tadi. Memasuki sahaja pekarangan bazar ini, penganjur ternyata mengikuti saranan kerajaan dengan menyediakan pengimbas suhu termasuk pengimbas kod QR MySejahtera. Malah pelekat khas turut diberikan selain cecair pembasmi kuman. Bagi mengawal aliran keluar masuk, penganjur turut memasang penghadang menggunakan tali sebagai inisiatif mengawal aliran keluar masuk. Bagi Sakani Ismail, beliau sangat teruja untuk membeli juadah berbuka pada hari pertama puasa. Ingat expect tak buka hari ni. So saya tengok kat Google tak ada. So saya pun try datang tapi ada. Tapi itulah nak hujan pula, so kena cepatlah. Tak kisah tu mula-mula sebab dah rindu pasal Ramadan yang sebelum ni kan. So kita orang datanglah. Namun jumlah pengunjung yang bertambah pada waktu kemuncak menyebabkan suasana di bazar ini padat dengan pengunjung dan mula tidak terkawal. Bagi saya sekarang, keadaan sekarang tidak mematuhi SOP ya. Tapi kalau boleh jangan sia-siakan peluang yang ada ni. Ya, tahun lepas kita tak ada bazar. So tahun ini kita ada, kita kena macam ambil sebagai ambil serius lah dengan SOP. Saya pasti ramai pun masing-masing masuk nak dengan niat nak jaga SOP. Tapi bila dah kena berjalan dalam keadaan yang ramai, kan you tak boleh stop, and then same time you kena queue. So memang automatically dah uncontrol lah, benda tu tak boleh nak control. Pandangan saya mungkin masuk by kuartal. Kan masuk, and then kalau dia buat laluan macam ni kan macam dia akan jadi, tak tahulah, bagi saya laluan ni tak convenient. Saya turut menemu bual wakil penganjur mengenai SOP yang dilakukan bazar ini dan ini jawapan beliau. Kita di pihak penganjur Bazar Ramadan memang kita letak satu line di mana tali berada di tengah, kita mana satu one way. Bermakna sana jalan masuk dan sini jalan keluar. Jadi SOP kita akan adakan ahli jawatankuasa bazar untuk jaga SOP di mana setiap pengunjung atau pembeli dihadkan 1 meter. Sebanyak 180 tapak bazar Ramadan dibuka di TTDI ini pada tahun ini.
Seperti mengubati kerinduan ketiadaan Bazar Ramadan tahun lalu. Meskipun dalam keadaan hujan lebat, pengunjung tetap bersemangat membeli juadah berbuka puasa. Namun harus diingatkan, ikuti SOP. Jangan kerana sikap alpa kita dalam membeli juadah berbuka puasa, akhirnya mengundang pengakhiran tidak dapat pulang berhari raya. Izzati Rizan melaporkan. Jika sebelum pandemik COVID-19 menular, Bazar Ramadan di sekitar Bandaraya Johor Bahru akan menjadi tumpuan terutama dengan kehadiran rakyat Singapura. Bagaimanapun suasana kali ini jauh berbeza. Ikuti tinjauan dilakukan. Peniaga mendakwa selain bergantung kepada pelanggan tempatan, sejak dahulu lagi mereka mengharapkan pelanggan yang datang dari Singapura untuk berbelanja di gerai mereka. Namun tinjauan di Bazar Ramadan di Plaza Angsana dan Taman Suria mendapati suasana agak lengang berbanding tahun sebelumnya. Jualan agak merosot lah bang sebenarnya. Biasanya kita punya margin satu hari dalam 10 kilo, 12 kilo, sekarang dah mungkin jatuh dalam 8 kilo, 7 kilo. Banyaklah sebab biasanya kat sini memang majoritinya Singaporean lah yang kita punya customer. Jadi agak impact jugalah COVID ni dengan tahun lepas ni tak boleh niaga kan. Jadi kita tengoklah bang macam mana tahun ni macam mana. Sebelum COVID tu agak rancak lah sebab kita ada pelanggan daripada sebelah Tambak. Jadi gerai-gerai kuih pun ada kan, nampak lah. Jadi sekarang ni macam kita masih dalam keadaan COVID. Jadi ni hari pertama kita nampak dia agak slow. Orang pun tak ramai lagi. Jadi kita pelan-pelan lah. Bazar Ramadan yang mula dibuka petang tadi turut mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Semua pengunjung dan peniaga memakai pelitup muka dan memeriksa suhu badan. Ini pula ujian peniaga di Bazar Ramadan Wangsa Maju Kuala Lumpur pada hari pertama beroperasi siang tadi. Hujan lebat serta angin kencang petang tadi menyebabkan ada beberapa gerai mengalami kerosakan. Ia menyebabkan barangan jualan mereka rosak serta basah. Beberapa kemah peniaga juga diterbangkan angin. Kerajaan Kelantan memperuntukkan 1.5 juta ringgit sebagai sumbangan kepada peniaga yang terkesan berikutan pembatalan operasi Bazar Ramadan di seluruh negeri itu. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, Dr. Izani Hussein berkata, peruntukan itu melibatkan 2,500 peniaga yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan PBT. Kita hasrat nak buka bazar, kemudian kita tarik balik hasrat nak buka tu kerana ni. Yang lain-lain kita tidak ganggu dan kita cuma yang lain-lain kita minta mematuhi SOP sebaik mungkin. Sekiranya PBT membuat rondaan atau buat pemantauan dan pematuhan pada SOP itu tidak berlaku, saya rasa tidak teragak-agak untuk menarik balik. Itu satu. Pihak MKN juga, walaupun sekarang ni kita status PKPB, sekiranya kes ini tidak dikawal, maka PKP boleh diisytiharkan pada bila-bila masa. Dr. Izani berkata bayaran sewaan tapak Bazar Ramadan juga akan dikembalikan kepada peniaga yang sudah membuat bayaran. 2 hari lalu, Kerajaan Negeri mengumumkan pembatalan Bazar Ramadan selepas mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19 di negeri berkenaan ketika ini. Sindiket pengedaran daun ketum di Kelantan dikenali geng Datin tumpas hasil penangkapan 3 anggota kumpulan itu Ahad lalu. Dalam operasi di Jalan Gua Musang, Lojing, 1 tan daun ketum bersama 29 kotak ubat batuk dirampas. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sid Chun Fu berkata, dalam operasi jam 7.30 malam Ahad lalu, polis menahan sebuah Toyota Alphard yang dipandu oleh seorang wanita berusia 52 tahun di Gua Musang. Hasil sok siasat terhadap suspek yang digelar Datin membawa polis ke sebuah ladang dekat Kampung Belau. Polis kemudiannya menahan 2 lagi suspek lelaki berusia 24 tahun dan 31 tahun di Ladang Terbabit. 4 kenderaan termasuk sebuah lori yang syarat muatan daun ketum ditemui dalam serbuan itu.
dan telah menemui 100 bungkusan hitam, plastik hitam yang mengandungi daun-daun ketum. Anggaran rampasan lebih kurang 1 tan. Di samping itu juga pihak polis telah berjaya menemui sebanyak 29 kotak berisi cecair disyaki ubat batuk. Taktik sindiket ialah menggunakan lori kononnya untuk aktiviti perdagangan, manakala Datin Terbabit bertindak sebagai tontor agar sindiket melepasi sekatan jalan raya. Polis mengesahkan kertas siasatan berhubung Majlis Perkahwinan Usahawan dan Selebriti terkenal Nur Nilofa Muhammad Nur dan suaminya Haris Ismail atau dikenali PU RIS sudah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Daerah Danwangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah berkata pihaknya sudah mencadangkan supaya kompaun dikeluarkan terhadap pasangan terbabit. Sebelum ini, polis membuka kertas siasatan membabitkan Majlis Perkahwinan Nilofa dan PU RIS. Kes disiasat mengikut Seksyen 21A Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Isu pelanggaran SOP pada majlis perkahwinan berkenaan timbul selepas tular di media sosial gambar menunjukkan jemputan yang hadir tidak mematuhi SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Hujan lebat dan keadaan yang berkabus menyebabkan sekumpulan 14 pendaki dari 2 buah kelab rekreasi terkandas sejak malam tadi di Gua Kelam 3 dekat Padang Besar Perlis. Bagaimanapun mereka yang terdiri daripada 10 lelaki dan 4 wanita berusia 18 hingga 30 tahun itu berjaya diselamatkan dan dibawa keluar kira-kira jam 1.30 petang tadi. Operasi mencari dan menyelamat yang digerakkan pada jam 11 pagi melibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Perhutanan Malaysia dan dibantu pemandu arah. Difahamkan mangsa sebelum itu masuk bersama sekumpulan pendaki dari sebuah politeknik pada Ahad namun mengambil jalan pulang yang berbeza petang semalam menyebabkan mereka terpisah. Ketua Polis Daerah Padang Besar Superintendent Saifuddin Aslin Abbas berkata pihaknya menerima laporan jam 6.50 pagi tadi dan mengenal pasti lokasi mangsa apabila dapat dihubungi pada jam 9.30 pagi. Okey, permit diorang sebenarnya adalah untuk membawa dan mengiringi pelajar dan pesyarat daripada politeknik. Tapi malangnya apabila pesyarat dan pelajar politeknik keluar daripada Gua Kelam tu, diorang tak keluar. Diorang terus masuk atas alasan untuk membuat tinjauan keadaan dalam tu lah. Jadi itu kita akan serah pada perhutanan untuk buat dia punya kepastian lah sama ada diorang ada permit atau tidak sebab perempuan akan dikeluarkan oleh perhutanan. Tiada mangsa mengalami kecederaan serius. Bagaimanapun mangsa mengalami keletihan. Dia lost, kita orang tak sesat. Sebab kita orang tahu, kita orang memang familiar dengan jalan tu. Dan kita orang rintis jalan baru. And then, one more thing is, kita orang tak bercadang untuk bermalam di atas. Tetapi disebabkan kabus, yang itu yang kita orang tak turun. Polis memberi amaran kepada pihak yang ingin terlibat dalam aktiviti pendakian atau memasuki hutan agar mendapat kebenaran pihak berkuasa. Jika berdegil, mereka boleh dikenakan kompaun. Bertemu kembali. Jumlah kes baru COVID-19 kembali meningkat 1,767 kes hari ini dengan 12 kematian. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Sarawak mencatatkan pertambahan kes harian tertinggi iaitu 607 kes. 3 lagi negeri turut melaporkan pertambahan kes baru 3 angka iaitu Selangor 483 kes, Kuala Lumpur 132 dan Sabah 117. Sehingga kini sebanyak 16,300 kes yang masih aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 dilaporkan. 12 kes kematian dilaporkan hari ini membabitkan warga negara berusia antara 37 hingga 89 tahun dan mempunyai pelbagai penyakit kronik. 9 kluster baru juga dikesan yang membabitkan 4 kluster tempat kerja, 3 kluster komuniti, masing-masing 1 kluster keagamaan dan kluster pusat tahanan.
Sebut sahaja strawberry, ramai di antara kita akan terbayang Cameron Highlands. Bagi yang mahu ke utara Semenanjung, Jerai Hill Strawberry Farm di puncak Gunung Jerai di Gurun Kedah adalah alternatif terbaik. Kumaran Rajamoni menyediakan laporan untuk segmen Bijak Tani minggu ini. Jerai Hill Strawberry Farm ini mula dibangunkan pada tahun 2018. Sebidang tanah di persekitaran Jerai Hill Resort dijadikan lokasi penanaman. Menariknya, buah ini tumbuh segar dan mula mengeluarkan hasil yang lumayan. Dengan 4,000 pokok purata 10 kg strawberry dituai setiap hari. Variasi buah pula adalah campuran benih dari Cameron Highlands dan Mesir. Dari segi pembajaan kita dapat formula untuk membuat baja daripada Egypt. Macam mana kita nak cuba nak formulasikan baja-baja ni untuk diberi pada pokok-pokok strawberry kita. Jadi seorang doktor daripada Egypt ni dia yang akan memberi maklumat arahan-arahan, dan sekiranya ada penyakit serangan semua, jadi dia orang akan bantu kita untuk selesaikan. Penanaman dilakukan secara bertingkat bagi memanfaatkan ruang yang ada, selain menjalankan pengairan secara otomatik. Strawberry ini turut diproses dan dijual dalam bentuk jam dan aiskrim. Kewujudan Jerai Strawberry Farm turut memanfaatkan pemilik lokasi kerana dapat membentuk kepelbagaian di resort ini. Hasilnya, ia mula mendapat tambahan pelancong. Itu salah satu strategi kita lah kan. Sebab kita dah ada, sebelum ni kita dah ada satu taman botani, taman botanical garden, yang tu lebih kepada conservation untuk orchid hutan. Jadi kedudukan dia agak terpencil di bawah sana. Jadi kekuatan pengunjung pun agak terbatas itu. Jadi dengan adanya Jerai Strawberry Farm ini yang lokasinya lebih terbuka dan lebih dekat dengan pengunjung, jadi kami berpendapat ini akan memberi satu kelebihan lah kepada Jerai Hill Resort, dan pengunjung-pengunjung khususnya daripada kawasan utara ni. Serentak itu, perniagaan yang dimulakan dengan modal RM200,000 ini mensasarkan pembesaran jumlah tanaman strawberry sehingga 50,000 pokok menjelang akhir tahun ini. Laporan Kumaran Rajamani, Bijak Tani, Berita TV9. Laporan antarabangsa. Iran menegaskan serangan di loji pengayaan uranium di Kompleks Natanz tidak akan menjejaskan rundingan nuklear Vienna yang memberi tumpuan untuk menarik balik sekatan dikenakan terhadap negara itu. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luarnya Muhammad Javad Zarif. Semalam Tehran menuduh Israel menjadi dalang serangan di loji pengayaan uranium Natanz dan berikrar untuk membalas serangan berkenaan. Pertubuhan Tenaga Atom Iran IAEO berkata letupan kecil membabitkan sebahagian litar elektrik pada Ahad lalu disifatkan sebagai tindakan pengganas. Sementara itu, Israel menolak pembabitan dalam insiden berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Amerika Syarikat menafikan terbabit dalam serangan sama. Di selatan China, seorang kanak-kanak berdepan detik cemas selepas dua anggota badannya tersangkut pada sebuah pintu bas sebelum diseret selama 24 saat. Kejadian berlaku di bandar Huizhou, wilayah Guangdong. Sewaktu insiden, mangsa sedang menuruni tangga bas. Namun secara tiba-tiba, pintu tertutup lalu mengakibatkan lengan dan kakinya tersepit. Mangsa kemudian diseret dan pemandu bas hanya menyedari kejadian ini selepas 24 saat. Itu pun selepas terdengar jeritan mangsa. Mangsa mengalami kecederaan kecil dan dibawa ke hospital untuk rawatan.
Pemandu bas digantung tugas sementara menunggu hasil siasatan. Sekumpulan saintis di Jerman telah mengambil inisiatif untuk mengkaji proses lebah menghasilkan madu yang memberi banyak manfaat kepada tubuh badan manusia. Dalam kajian berkenaan, saintis menggunakan kamera khas yang mampu mengesan pergerakan lebah. Pemerhatian ke atas lebah biasanya dilakukan menerusi gelas kaca lutsinar yang diletakkan dalam sarang lebah. Namun kali ini agak berbeza, yang mana kamera khas yang digunakan mampu melihat lebah bekerja hampir 24 jam. Antara penemuan menarik ialah bagaimana lebah bertelur. Saintis menyifatkan keunikan dan kelebihan lebah menjadikannya sebagai simbol ekosistem yang sihat. Sukan. Atlet berbasikal trek negara Muhammad Fadil Muhammad Zonis mengetuai senarai 264 atlet dan pegawai menerima dos pertama suntikan vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan Kementerian Belia dan Sukan KBS yang bermula hari ini. Ini adalah sebagai persediaan kontingen negara ke Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo. Kesemua atlet yang dalam senarai KBS akan menerima vaksin Pfizer-BioNTech. Selepas Muhammad Fadil, rakan sepasukannya Anis Amira Rosidi pula menjadi atlet wanita pertama menerima dos pertama suntikan vaksin. Manakala atlet memanah para S. Shures menjadi atlet para pertama menerima suntikan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Kompleks Sukan Desa Tasik, Ceras, Ibu Negara. Turut menerima suntikan hari ini Menteri Belia dan Sukan Datuk Rizal Merican Naina Marican, Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norzah Zakaria dan Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Seri Megat D. Syahriman Zaharuddin. Tamasya Sukan Olimpik Tokyo akan berlangsung bermula 23 Julai, manakala Paralimpik dijadualkan bermula 24 Ogos. Jadi orang pertama tu tak expect lah sebab kita orang first diberitahu first come first serve, so kita orang jauh dari nilai kan, so macam nak balik awal semua kan, petang ada training, so that's why saya jadi orang pertama. Saya fikir untuk positif je sebab saya nak prepare untuk Tokyo nanti, so saya tak risau, saya tak nervous apa-apa, biasa je. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan dalam melakukan amal dan ibadah pada bulan Ramadan. Selamat menunaikan solat tarawih. Saya Zaira Sri Zakaria. Assalamualaikum.